أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عظامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'da. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk sekali lagi bersama di pagi ini setelah kita bercuti selama 3 hari, Sabtu, Ahad dan juga semalam Hari Raya Cina. Kita bercuti. Hari ini kita meneruskan perkongsian kita untuk kita sama-sama berkongsi dan belajar di antara satu dengan lain agar dengan penambahan ilmu kita setiap hari itu kita akan dapat mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran itu dengan lebih dekat dan lebih terperinci supaya kita dapat menggunakan apabila kita membaca itu kita akan terus memahami dan kita dapat menjadikan dia panduan di dalam kehidupan kita Jadi kita teruskan dengan perkongsian kita menyambung perkongsian kita melihat kalimah yang ke-7 iaitu al-dha'at ke-7 di dalam ayat ke-17 surah Al-Baqarah. Kalau kita bilang kalimah ni, masaluhum yang pertama, kamasali yang kedua, allazi ketiga, istauqada yang keempat, naron kelima, falamma yang keenam dan adha'at. Adha'at adalah kalimah yang ketujuh dan minggu lepas kita telah pun melihat dan membuat penerangan kepada kalimah adha'at tu dan kita telah pun berkongsikan dengan terperinci supaya tuan-tuan nanti dapat membiasakan diri macam mana nak menerangkan sesuatu kalimah tu dengan baik cuma di sini adha'at ni dia tidak dalam ayat tu tidak dinyatakan fa'il dia tidak dinyatakan fa'ilnya. So dalam pembentukan kalimah nanti kita akan masukkan fa'ilnya supaya kita lihat apakah cara kita mengenal komponen adha'at ni. Adha'at ni adalah apa? Tak share lagi ya? Oh ya. Okey, belum share screen lagi rupanya. Okey, semula. Kita telah pun melihat minggu lepas penerangan Ini kita ada tertinggal tu, jadi kita kopikan semula, masukkan ke sini. Adha'at. Iaitu kalimah adha'at tu kita telah membuat penerangan kalimah. Tadi saya katakan adha'at ni di dalam ayat tu tidak dinyatakan fa'ilnya. Jadi macam mana kita nak melihat kedudukan fa'ilnya, kita akan
buat nanti dalam pembentukan kalimah ya. Saya dah buka satu lagi lesi logos ni untuk bahagian pembentukan kalimah adha at ya. Dan sebagaimana tuan-tuan telah ketahui, membuat pembentukan kalimah kita bermula dengan 3 huruf akar ya. 3 huruf akar ada 2 cara lah ya. Satunya ialah tuan-tuan pergi dekat Quran tafsir dan perkata ni, tekan di kalimah tu dia akan beri kita 3 huruf akar dia, dot, waw dan alif. Dot, waw dan alif ya. Itu satu cara untuk kita mengenal ya apakah 3 huruf akar dia. Yang pertama ialah huruf dot, yang keduanya huruf waw, dan ketiga ialah huruf alif. Itulah cara nak mengenai yang diberikan oleh digital Al-Quran tafsir dan perkata ni yang dot, waw, alif. Kalau tuan-tuan tak nak satu cara lain ialah daripada kalimah itu sendiri, sebenarnya tuan-tuan boleh melihat ya 3 huruf akar dia yang mana, iaitu kita kalau dia banyak ni tuan-tuan nak asingkan huruf-huruf yang bukan huruf akar ya. Sebagai contoh kita ambil yang ini, hamzah qata' ni bukannya huruf akar kerana dia adalah tambahan untuk membentuk kalimah wazan keempat ya. Kalimah yang dibentuk dalam bentuk wazan keempat, dia ada tambahan hamzah qata' yang berkaki alif ni di hadapan. So itu bukannya huruf akar. Kemudian yang ta, yang ni tuan-tuan boleh ketepikan dia ya. Sebab dia adalah tambahan untuk menunjukkan kalimah ni berkaitan dengan fa'il yang mu'annas. So itu bukannya 3 huruf akar dia ya. So hamzah qata' berkali-kali bukan komponen dari huruf akar. Ta pun bukan. So tinggal 3 sajalah. Ialah dot, alif dengan hamzah ya, hamzah. Jadi yang tinggal 3, jadi inilah 3 huruf akar dia ya. Cuma kita perlu mengenal sedikit ialah dot tidak ada masalah sebab dia huruf sahihah, dia tidak berubah. Maknanya kalau di dalam kalimah dia dot, 3 huruf akar dia adalah juga dot lah ya. Tetapi alif kalau di dalam kalimah ada alif mad macam ni, dia adalah pertukaran daripada huruf akar waw ataupun ya ya. So dalam konteks ni dia adalah waw, di bawah ni tadi kita pun telah melihat dia ya. So dia adalah yang ni tuan-tuan tukarkan kepada waw ya. Alif ni tukarkan kepada waw, dan hamzah qata' ya. Hamzah qata' kalau di dalam kalimah dia bukannya huruf akar, dia huruf illah ya. Ni huruf illah, ni huruf illah. Dia adalah huruf yang ditukar daripada huruf alif. Huruf alif. Jadi 3 huruf akar kalau kita cuba melihatnya daripada kalimah dot, waw, alif ya. Dot, waw, alif. Itu caranya daripada kalimah ya. Kalau tuan-tuan tak biasa kalimah, ambil yang ni lah, yang yang diberikan daripada kata akar tu, yang disambungkan tu, asingkan dia supaya menjadilah huruf akar dia dot, waw dan alif ya. Itulah cara macam mana nak mencari 3 huruf akar dia. Jadi kita dah kenal huruf akar, kita pergi kepada leksi logos tadi untuk membina pembentukan kalimah. Mulakan dengan 3 huruf akar tadi, iaitu dot. Ini kita tepikan dulu. Dot, asingkan ya, jangan disambung sebab sambung bukannya 3 huruf. Dia adalah kata akar ya.
Jadi kena asingkan dia. Inilah dot, waw, alif. Itulah 3 huruf akar dia. Kemudian apabila membina kata dasar, apa kita buat? Kita akan gabungkan dia pada masa yang sama kalau terdapat huruf illah. Jadi huruf illah tu hendaklah ditukarkan ya. Kaedah huruf illah ialah kalau kedudukan dia di tengah, iaitu nombor 2, kita tukarkan kepada alif. Okey, kalau alif tu berkedudukan yang tempat ketiga huruf akar, kita tukarkan kepada hamzah qata'. Ya, biasanya hamzah qata' tu ialah hamzah qata' berkaki alif. Ya, dan kemudian kita bariskan dia. Saya tunjukkan step by step ya, tak, supaya tuan nampak yang kaedah dia tu, step by step. Itu yang asal dia ya. Dot waw alif apabila kita menukarkan kepada kata dasar, kita tukar, cara penukarannya ialah waw tukar pada alif dan hamzah qata' tu ditukarkan kepada alif ditukarkan kepada hamzah qata'. Tetapi biasanya bila berlaku macam ni, uh, perubahan perlu dibuat ya, kerana orang Arab tidak menulis macam ni. So dia kena buat perubahan supaya menjadi kata dasar yang lebih sesuai, iaitu hamzah qata' kalau dia berkaki alif ya, dan dia sebelumnya ada huruf mad alif atau apa-apa dia huruf mad, dia perlu digugurkan kaki dia ya, gugurkan kaki dia, jadilah dia hamzah saja yang tanpa kaki. Itu perubahan. Dan alif tadi, sebab apabila alif mad bertemu dengan huruf hamzah, dia kena mengambil alif mamdudah, alif yang panjang tu ya. So di sini ada alif panjang yang ini, butang alif bawah lam ni dia ada tanda panjang di atasnya. Jadi kita tukarkan kepada ya panjang. Jadi ialah doa. Jadi inilah sebenarnya kata dasar. Jadi kalau kita nak labelkan dia kata dasar, bukannya yang ni ya, yang ni proses dia sahaja ya, tapi kata dasar ni ialah doa yang ni ya. Jadi kita letakkan, labelkan dia sebagai kata dasar supaya kita tahu yang mana satu ya. Sebab dalam proses tu dia tidak melengkapi karakter satu kalimah ya. Satu kalimah karakter dia kena sesuai ya. Kalau penulisan macam ini dia tidak sesuai, dia perlu diubahkan ya. Pengubahan tu perlu mengambil kira ilmu tajwid dia, sorof dia dan juga nahu dia ya. 3 sekali tu kena ambil apa kira. Jadi kata dasar sudah ada makna. Ta'at maknanya menerangi ya. Jadi kita dengar, kita gunakan leksi logam yang ada jawi ni yang kita pun telah sediakan di sini, jawi, dan kita type di sini lah, menerangi. Mim, non, ro, alif, nga, ya, ya, menerangi. Kopikan dia, bawa ke sini tadi dan letakkan dia supaya kita sudah dapat makna kepada kata dasar, iaitu menerangi. Doa ya, menerangi. Okey, dan step yang seterusnya ialah kita akan buat kata terbitan. Jadi kata terbitan, tadi kita kata dia adalah fi'il. Dalam penerangan kita sebelum ni, kita telah pun sudah mengenal dia adalah fi'il madhi maklum wazan keempat. Ya? Fi'il madhi maklum wazan keempat. Jadi untuk membinanya perlulah menggunakan acuan fi'il madhi maklum wazan keempat, iaitu daripada template ni lah ya. Kita pergi kepada template. Ini dia af'ala ya, hamzah qata' baris atas yang berkaki alif, hamzah qata' berkaki alif baris atas, fa sukun, ain baris atas, lam baris atas, af'ala. Inilah acuan dia.
Jadi ini yang perlu kita gunakan dalam pembentukan kalimah. Jadi kita masukkan acuan dia af'ala. Hamzah qata' kaki alif baris atas, fa yang sukun, ain baris atas dan lam baris atas. Ya, itu dia. Af'ala. Ya. Kemudian kita masukkanlah dha'a ni 3 huruf di dalam kata dasar tu, ya. Jangan masukkan 3 huruf dalam kata akar sebab dia huruf akar ni dia sudah berubah. Jadi kita gunakan yang dalam kata dasar tadi. Sebab proses dia ialah daripada kata dasar tu dia membina kalimah, ya. Jadi gunakan huruf dalam kata dasar dot gantikan fa, alif yang panjang tu gantikan ain, hamzah qata' ni gantikan lam. Dia itu cara dia lah, ya. Jadi kita masuk bermula dengan yang ni, kita apa, kita kopikan dia cara nak membuat kata terbitan tu, ya. Jadi fa ni ganti dengan dot, so kita ambil dot, fa ni tukar kepada dot menjadi dot yang sukun, ya. Dot dan sukunkan dia. Okey, lepas tu ain gantikan dengan alif mamdudah ni, ya. Alif kenikut yang ni, ya, masukkan dalam mamdudah tu. Jadi ain kita tukar kepada alif mamdudah dan dia dia ain baris atas. Jadi alif mamdudah tu kena barislah ikutkan acuan tu, ya. Lepas tu akhir sekali lam ni tukarkan kepada hamzah qata', ya, berbaris atas. Hamzah qata' ni masuk kat sini, gantikan lam tu, jadilah hamzah qata' yang berbaris atas. Okey, itu proses pembentukan kata terbitan daripada acuan af'ala. So tuan-tuan lihat sekarang ni hamzah alif berbaris atas, ya. Alif berbaris atas dia tidak boleh sebab alif mat tidak boleh berbaris. So sekiranya kita jumpa dalam pembentukan kalimah huruf alif yang berbaris atas, baris apa, tak kira baris apa, ya, baris tu hendaklah dipindahkan kepada huruf sebelumnya, ya. Jadi kita kena buat perubahan di sini sebab kalimah sebab macam ni tidak wujud, ya. So kita kena buat perubahan dia, kopikan kat sini dan buat perubahan, iaitu alif ni amat baris kepada alif kena pindah kepada dot. Sekarang ni dot baris sukun, bertanda sukun. Jadi kita pindahkan dia ke dot ni akan mengambil baris fathah daripada alif tadi. Ya, kita buangkan tanda sukun tu dan kita gantikan dengan tanda sebab dia akan mengambil baris daripada alif tu, ya. Walaupun original dia sukun, dia kena gugurkan sukun tu, dia kena mengambil baris alif daripada baris atas daripada huruf alif tadi. Pindahkan dia ke sini. Jadilah dot yang berbaris atas, ya, iaitu fathah. Okey. Okey. So bila kita buat apa ni perubahan tu, selesailah dia. Jadilah adha'a, ya, bukannya macam ni. Yang ni tak wujud. Ya, kalau kalimah macam ni tidak wujud. So kita kena ubah suai dia supaya menjadi satu kalimah yang wujud, ya. Iaitu yang ni lah yang kita nak labelkan sebagai kata terbitan ni, yang ini, ya. Bukan yang ini cuma sepatutnya dah kata terbitan, tapi kalimah dia tu tidak sempurna lagi. Jadi yang kita nak labelkan kata terbitan ni ialah yang adha'a ni. Inilah kita kata kata terbitan. Baca dia 4 harakat je, Doktor? 4 harakat, betul.
5. Ini mat wajib ya. Nah, 5 biasanya mat wajib kita panjangkan daripada mat jaiz. Ini mat wajib munfasil, muttasil. Sebab kedudukan hamzah tu adalah di dalam satu kalimah ya. Nah, jadi kita kita baca dia ya, sepatutnya dia sepanjang 4 ataupun 5, tapi untuk mengaturkan kalau di dalam satu ayat tu terdapat 2 mat, iaitu mat wajib dengan mat jaiz, kita beri keutamaan kepada mat wajib tu 5 harakat dan mat wajib mat jaiz 4 harakat. Okey, kata ialah kaf alif ta, kata terbitan. Taro, ba, ya, ta, nun. Kata terbitan. Kata terbitan sudah ada makna ya. Penting untuk kita memberi makna sebab kita nak menterjemahkan kalimah tu. Jadi kata terbitan dia sudah ada makna dan dia mesti ada fa'il dia. Ya, fa'ilnya berserta dengan masa. Nah, dia berbeza dengan kata dasar ya. Kata dasar dia tidak ada fa'il dan tidak ada masa. Dia kata asas saja yang diterbitkan daripada 3 huruf akar. Daripada kata dasar lah dia menerbitkan sesuatu kalimah tu. So satu kalimah kalau kata terbitan ni mesti ada fa'il dia. Jadi fa'il dia sini ialah adha'a, ialah apa dia? Dia. Ya, sebab fa'il dia ni tersembunyi, biasa merujukkan kepada dia lelaki ya. Dia lelaki. Dia lelaki maknanya muzakkar. Saya bracketkan dia, letakkan M untuk tanda M pula mim ya. Muzakkar. Kemudian masa dia. Masa dia ni bentuk fi'il madhi ya. Tadi kita kata dia mengambil acuan fi'il madhi. Maklum wazan keempat. Jadi madhi memberi masa telah. Masukkan telah. Ta, lam, ha. Telah. Ya, kemudian perbuatan dia apa? Perbuatan dia daripada kata dasar tadilah. Kita ambil sebab tu kata dasar tu kita kena beri makna dia kat situ. Kalau tidak kita tidak boleh membentuk makna kepada kata terbitan. Ya. Jadi Allah yang ni kita space agaknya. Ya, sepatutnya ada space lah, kita space lah. Okey. Allah ialah kata terbitan yang memberi makna dia muzakkar, telah menerangi. Kalau nak letak lam untuk lelaki pun boleh lah, tapi saya lebih suka menggunakan jantina muzakkar dialah ya, iaitu mim ya. Dia telah ni masih lagi muzakkar ya. Kemudian barulah kita tukarkan adha'at tadi kepada adha'at dalam step yang seterusnya ya, iaitu kita tambahkan ta. Kalau nak buat 2 step pun boleh, campur ta pun boleh, tapi saya teruskan je ya. Kita boleh shortcut kalau kita faham ya, terus saja. Ni tambah ta sakinah tu ya, maknanya sekarang ni kita menukarkan jantina dia. Dan jantina tetapi masalahnya kalau muannas pun mim juga ya. Okey, so kita tukar lam lah ya. Kalau tidak nanti sama juga ya mana dia. Kalau mim jadi kita copy makna dia. Okey, so sekarang ni kita buangkan kata terbitan sebab apa? Kata terbitan dia yang ini ya. Ini kata terbitan. Kata terbitan default dia muzakkar. So bila kita menukar kepada adha'at, dia bukan lagi kata terbitan. Ini hanya pertukaran daripada kata terbitan untuk mengambil kira perbezaan jantina, perbezaan fa'il yang jantina daripada lelaki kepada
uh, perempuan lah ya. Kalau nak gunakan Melayu, maknanya lam dengan fa lah. Ya. Sini tiada fa Melayu, kita guna fa yang satu titik itu ya. Yang tadi jantina dia, pelaku dia ialah lelaki. Tetapi sini adanya ta mabutah tu, ta mabtuhah sakinah, kita menukarkan fa'il dia kepada fa'il yang dia itu adalah perempuan pula ya. Masih lagi mufrad ya. Ini mufrad. Default dia mufrad. Okay. So then masukkan konteks dia. Adha'at ni dia tak boleh stand alone ya. Kalau kita mau buat penerangan tu, dia tak boleh stand alone. Tetapi dalam ayat tu boleh. Sebab dalam ayat tu dia dah diletakkan dalam keadaan yang bersesuaian ya. Ini Noriah Abdul Razak raise hand. Dia ada apa ya? Ada nak tanya ke? View. Tekan view. Ya, dia ada angkat tangan ni. Ataupun tertekan ya. Kadang-kadang kita tertekan. Kalau nak bertanya boleh tanya terus je lah ya. Angkat mikrofon tu, lepas tu bertanya. Okey. So apa kita buat dengan adha'at tu? Dia tidak ada apa? Dia tidak ada fa'il dia ya. Jadi kena masukkan fa'il dia. Ya. So fa'il tu ya, kita biasanya kalau sakinah yang ada maftuhah tu, dia menunjukkan kepada dia perempuan ya. Dia perempuan tu ialah hiya. Hiya. Ha bawah baris dengan ya baris atas. Itu dia. Ya, sebab fa'il tu kena berada selepas komponen. Cuma makna yang ni adalah komponen kata kerja. Manakah fa'ilnya? Ta ni bukannya fa'ilnya. Ta ni hanya wakil tanda saja yang kepada fa'il yang mustatir. Fa'il tu tersebut. Jadi kalau kita nak meletakkan fa'ilnya, kita kena letakkan fa'il selepas komponen kata kerja tadi, letakkan dia hiya. Itulah ya. Dan hiya ni menunjukkan kepada siapa? Ya, dia menunjukkan hiya tu adalah menunjukkan kepada, dalam konteks ayat tu ialah narun ya, narun. So kita letakkan non baris atas dengan ra yang dhammatain. Itulah ya. Yang dimasukkan hiya tu ialah Doktor nak tanya doktor, kalau kalimah tu kan, dia biasanya kalau kita nak kenal lah kalimah tu, satu kita fikirkan dia tu mesti muzakkar dan mesti dia dalam keadaan yang marfu. Macam tu doktor? Default dia betul. Ya. Kata terbitan dia mesti muzakkar, bukan saja muzakkar tapi muzakkar yang mufrad, seorang. Dan dia punya i'rab dia. Okey, itu kata terbitan apa ya? Kalimah apa? Kalimah tu dia bergantung ya. Kalimah apa? Kalau kalimah fa'il betul, dia tak faham soalan tu ya. Konteks apa? Maksud dia bila saya perhatikan, biasanya kan bila saya nampak sesuatu kalimah tu mesti dalam keadaan asal dia biasanya dia adalah muzakkar dan dia dalam keadaan yang marfu. Macam tu doktor? Fa'il dia ke? Kalimah tu. Kalimah mana? Kalimah banyak jenis kalimah ya. Kalau kalimah ini dia muzakkar, dia bukan marfu'. Dia ke fi'il madhi, dia bukan marfu', tak boleh. Yang ni dia bil fathati. Kalau madhi, maksud dia doktor kan, kita kan sebelum kita kena kalimah, kita kena tahu dia dalam keadaan dia dalam keadaan madhi ke, itu dulu yang kita kena kenal.
Mesti. Oh, okey, okey, Sebab okey. beza kalimah, kalau dia isim dengan fa'il akan berbeza. Hmm. Default dia asal dia kan akan berbeza. Hmm. Kalau Ya, ya. isim dia mesti muzakkar, mufrad, marfu'. Itu kalau isim. Okey. Hmm. Kalau fi'lun bergantung pada fi'lun. Fi'lun jenis apa pula. So setiap Okey, okey, okey. fi'lun tu dia ada default dia. So default tu nak tahu default dia ialah inilah default dia dalam template ni. Hmm. Ya, sebagai contoh kalau fi'il madhi maklum default dia bergantung pula wazan berapa kan ya. Default dia Hmm. bentuk ni fa'ala maknanya dia ialah apa? Uh, muzakkar ya, muzakkar mufrad bil fathati. Itu apa? Hmm. Madhi. Mati. Kalau mudhari apa? Muzakkar mufrad marfu'. Sebab lam Okey. pada depan. Hmm. Kalau amar pula, apa dia? Ya, dia Okey. juga muzakkar. Default dia mesti muzakkar lah. Jantina mesti muzakkar. Hmm. Muzakkar, mufrad, lepas tu majzum. Lam yang sukun. Ya, ya. Bergantung pada kalimah. Bukannya undang tu pakai semua, tidak. Dia bergantung pada kalimah. Kalau isim fa'il, apa muzakkar mufrad marfu Hmm. dan nakirah pula, kan, Hmm. Okey, okey. muzakkar mufrad marfu nakirah. Biasa nakirah Hmm. dululah, nakirah marfu. Ini pun sama ya, iaitu muzakkar mufrad nakirah dan marfu. Jadi default dia nakirah. So kalau dalam ayat tu dia gunakan makrifah, daripada nakirah kena tukarlah pada makrifah. Okey, okey. Terima kasih, Doktor. Okey, sama. Teruskan tadi, habiskan. Kita boleh habiskan hari ini untuk pembentukan kalimah ya. Allah hiya naka. Inilah apa ni kedudukan dia ya. Kedudukan apa tu? Allah at dan inilah fa'il dia. Fa'il lah hiya. Hiya ni apa? Dia punya i'rab dia adalah marfu'. Ya, marfu sebab dia mewakili narun tu. So, jadi hiya tu sebenarnya narun. Bila ada dhammatain, dia alif tu dhammatain tidak mengambil alif selepasnya ya. Jadi narun. Okey. Okey. Uh, Ya, itulah dalam pembentukan kalimah kita buat macam ni. Tetapi bila dalam ayat, kita akan gugurkan hiya ni dan narun pun kita akan gugurkan. Jadilah, sebab tu kita lihat di dalam ayat, ya, dia apa hiya tidak ada, ya, apatah lagi narun tu ya. Dia merujuk saja kepada hiya tu, merujuk kepada narun daripada naron ya. So bermakna naro, apabila tuan-tuan membaca naro ni ya, pada masa naron ni dia berfungsi sebagai objek kepada istauqada ya. Dia berfungsi sebagai objek maf'ulun bih. Dia mengambil i'rab yang mansub. Dia ditandakan dengan baris atas ya. Tetapi pada masa yang sama, kita juga dalam konteks ayat ni, naron ni juga berperanan sebagai fa'il kepada adha'at ya, dan dia mengambil i'rab yang marfu'. Jadi naron ni ada dua peranan ni di dalam ayat ni. Satu, dia objek kepada istauqada, dan dia juga fa'il kepada adha'at. Dalam adha'at ni dia mengambil i'rab yang marfu, bukannya naron. Sini dia naron, di dalam sini dia narun ya, narun ya.
Dan narun tu biasanya kita akan apa ni gunakan domain dia. Isim domain tu ialah hiya, ya. So mana dalam penulisan kita akan tulis adha'at hiya, ya. Adha istawqada narun falamma adha'at hiya ma terus hiya ma haulahu. Hiya tu maksudnya narun, ya. Itulah yang nak ditunjukkan dalam ini tadi, ya. Letak hiya tu menunjukkan kepada narun tadi, ya. So bila kita sudah faham tu, dalam ayat apa kita buat, kita akan buat macam ni lah. Okey, kita gugurkan narun tu dengan hiya tu sudah tak perlu lagi lah, ya. Itu cuma nak nunjukkan saja, ya, supaya tuan-tuan faham, ya. Jadi kita dalam ayat kita hanya menyatakan adha'at, sebab, ya, narun telah dinyatakan sebelum tu, so tidak perlu lagi dinyatakan hiya ataupun narun tu di dalam ayat. Dia dipanggilkan redundant, ya. Redundant is understood, ya. Cuma kita sekarang beri makna dia lah, ya. Makna dia sama dengan yang inilah, ya. So kalau kita menterjemahkan nanti, ya, terjemahan ta, ro, jim, mim, alif, ha, nun, ya. Terjemahan kalau nak letak ni pun boleh, terjemahan kalimah ni. So sekarang ni terjemahan kalimah samalah dengan kata terbitan tadi, ya. Kata terbitan tu, so kita masukkan apa yang di sini, so kita buangkan okey, dia perempuan tu makna muannas lah, ya, telah menerangi. So dia ni kalau kita boleh masukkan apa dia tu, tukarkan kepada narun tu, ya. Narun tu apa dia? Api lah. Alif, pa, ya. So dia yang dimasukkan dia tadi ialah menunjukkan kepada api, ya. Api telah menerangi, ya. Yang dimasukkan dengan narun yang digunakan sebelum tu. Istauqada narun tu, dan api tu juga telah menerangi. Jadi di sini kita sudah mengenal dia lah, ya. Api itu, yang dimaksud itu tu seperti merujukkan kepada narun yang sama yang sebelum tu, ya. Api itu telah menerangi. Itu kita buatkan hari ini pembentukan kalimah dan bersama juga menterjemahkannya. Biasanya bila kita dah boleh buat pembentukan kalimah tu, kita habiskan dengan menterjemahkannya, ya. Lepas tu baru kita masukkan dalam menterjemah tu, kita masukkan dalam konteks, ya, konteks yang nak digunakan di dalam ayat itu, ya. Okey, cukup untuk pagi ini. Kita boleh simpan dia, print screen. Kalau kita nak simpan sebagai latihan pun, kita boleh savekan kat sini. Ambil download. Ya, download ini adalah sementara sajalah, ya. Kalau kita nak, ya, kalau kita nak simpan permanent, kita boleh buat folder lain lah. Yang ni ialah 13 hari bulan Februari 2024. Save saja. Okey. So bermakna kita telah selesai adha'at, ya. Dan besok kita akan sambung dengan seterusnya lah, iaitu
ma haulahu, ma ni adalah objek kepada Allah atma tu. Jadi apa yang dia menerangi itu ialah ma haulahu. Ya, ma tu dia objek, pada masa sama dia juga dari segi jenis ma tu adalah isim mausul. Tetapi peranan dia adalah objek yang diterangi oleh api tadi, menerangi apa ni menjadi objek. So dia mengambil i'rab yang mansub di sini. Nanti insyaAllah kita akan sambung besok. Ya, seperti biasa 7 suku pagi untuk hari ini kita sudahi saja dengan ni. Ada chat ni, maaf keluar dulu. Ini okey, kelas Fardhu Ain, ada kawan kita ni ada kelas Fardhu Ain. Okey, so untuk hari ini kita sudah di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.